Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini kita nak sambung cerita apa? Cerita pewaris keturunan. Ya, video kali ini adalah cerita part 3 dia. Yang mana part 1 dengan part 2 hari tu saya dah ceritakan. Dan insyaAllah saya akan letakkan part 1 dengan part 2 tu dekat ruang description dekat bawah sini. So senanglah korang pergi klik je untuk tengok balik part 1 dengan part 2 tu. In case lah korang tak tengok lagi kan. Okey, jadi kita recap balik. Kita ingat balik apa yang berlaku pada part 2 hari tu. So part tu, last hari tu dia nampak satu penampakan yang sangat menyeramkan. Penampakan seorang perempuan, matanya putih, lepas tu rambutnya menggerbang macam mak lampir katanya. Dah tu perempuan tadi boleh pula tersenyum ke arah dia kan, dengan mulutnya yang besar, giginya yang macam gergaji. Senyum pula lebar je sampai ke telinga senyumnya ha. So last kali hari tu dia macam agak terkejut sampai menggigil. Lepas tu ayah dia bacakan sesuatu, sabukan minyak dekat kepala dia dan dia tertidur. Jadi kisah pada kali ini lepas dia bangun tidur tu. Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, bila dah tersedar tidur tadi, dia perasan yang dia tengah tidur dalam bilik mak dan juga ayah dia. So masa tu dia rasa macam mengantuk lagi tau. Dia nak sambung tidur tapi dia gagahkan diri juga, dia bangun. Lepas tu dia keluar daripada bilik tu. Dan masa dia keluar, dia tengok dekat ruang tamu tu kosong tau. Tak ada siapa pun. Jadi dia pun fikir, mana dia orang ni semua? Maksudnya adik-beradik dia kan, yang kata dia ada abang-abang tu kan. Lepas tu dia carilah adik-beradiknya, tapi tak ada siapa pun dekat ruang tamu tu. Dalam masa yang sama juga, tiba-tiba je dia terdengar riuh rendah je dekat belakang rumah dia. Katanya dekat belakang rumah dia tu macam arah dapur macam itulah. Dan dekat dapur tu ada satu pintu. So pintu dapur tu lah yang menghubung ke arah sungai sana. Kan dia orang kalau nak mandi, nak basuh baju, nak sediakan makanan apa semua, basuh pinggan, semuanya gunakan air sungai kan. Jadi dia pun pergilah buka pintu belakang sana, pintu dapur tu, dan tengok ke arah sungai. Rupa-rupanya abang-abang dia sedap je duduk mandi, macam riuh rendah lah duduk mandi dekat dalam sungai sana. Jadi masa tu dia pun teringin juga kan nak pergi mandi sungai sama-sama. Cuma sebelum dia keluar daripada rumah tu, dia tintai balik dekat bawah lantai sana. Dia nak tengok kok lah ada lembaga yang dia nampak sebelum ni. Lepas tu dia cubalah intai-intai dekat luar-luar rumah. Cuba intai ikut lubang dinding tu. Yelah dia nak tengok lah dulu, dia nak make sure yang kata memang tak ada lembaga-lembaga yang menyeramkan ataupun yang akan menjahati dia macam tu kan. Lepas dah confirm dah macam okey lah ni dah tak ada dah kan. Lepas tu dia pun keluar daripada rumah tu. Dia turun daripada rumah, dia berjalan ke arah sungai, nak pergi ke arah adik-beradik dia tu lah. Dan tak lama lepas tu, masa tengah berjalan tu, dia ada tercium bau wangi tau. Bau wangi ni, bau wangi yang sebelum ni dia cium. Ya, bau wangi yang sama yang dia tercium sebelum ni, iaitu bau susu mara. Ingat lagi tak yang ayah dia cakap, kalau terlanggar dengan susu mara ni, diorang akan dapat sakit sampai bila-bila macam tu kan. Jadi masa dia dah turun tadi, lepas tu tercium bau wangi ni, dalam masa yang sama juga dia terdengar ada orang panggil nama dia tau. Ella macam tu. Suara perempuan tu jauh je kedengaran, tapi suaranya lembut betul tau. Yelah katanya suara tu merdu, bukan suara jenis garau macam tu. Jadi sebab dia dengar ada orang panggil dia tadi, Ella ni pun pandang-pandang lah kan, pandang kiri, pandang kanan, nak cari daripada mana arah sumber suara tu. Dan masa ni lah dia nampak balik penampakan Susu Mara, seorang perempuan yang pakai baju hitam semua, yang mana perempuan yang sama yang dia nampak masa dekat rumah nenek dia hari tu, masa on the way nak balik daripada rumah nenek tu kan. Jadi masa dia tengok ke arah Susu Mara ni, Susu Mara ni macam melambai-lambai ke arah dia macam tu tau. Datanglah sini kan, datanglah sini. Dah tu apa yang dia nampak, Susu Mara ni seorang perempuan yang sangat cantik. Kulit mukanya putih, lepas tu bibirnya merah, bulu mata dia melentik tau. Lepas tu badannya ramping, rambut dia pula panjang dan juga lurus. Nampaklah macam seorang perempuan. Sebab tu dia cakap, bila dia tengok Sumara ni, dia tak rasa pun yang itu adalah makhluk. Dia fikir, dia rasa itu adalah manusia yang nak berkawan dengan dia. Bila dah kena panggil tadi, tanpa dia sedar tau, dia macam tiba-tiba je dia boleh berjalan sendiri dan pergi menghampiri Susu Mara tu.
Bila dah Ella ni berjalan, lepas tu mendekati makhluk tadi, dan pada masa tu makhluk tu terus palingkan muka ke belakang dan teruskan berjalan. Jadi tak perlu nak pimpin tangan ke, tak perlu nak ajak ke apa. Ella ni dengan automatik tau, secara automatik dia follow Susumara tu. Dah tu Ella ni cakap, Susumara tu senyum ke arah dia dan manis betul senyumannya. Jadi masa dia orang tengah berjalan tu, Ella ni pun tanyalah kan, kita nak pergi mana ni? Makhluk jawab apa? Pergi rumah saya nak berkawan dengan awak. Ella ni pun tanyalah lagi kan, kat mana rumahnya? Lepas tu makhluk tu jawab, dekat sana. Jadi Ella ni dengan sedar tak sedar dia tu, dia follow je ke mana Susumara ni bawa dia. Dan tu katanya dia masuk ke dalam hutan tau. Dan katanya pada masa tu perjalanan dia lancar je, walaupun dia dah masuk ke dalam hutan yang sangat tebal. Tak lama lepas tu Ella ni mula rasa penat tau. Yelah, dia rasa dah lama dah berjalan ni tapi tak sampai-sampai juga kan. Lepas tu dia sendiri pun dah kepenatan. Jadi dia pun duduklah kejap. Dan Ella ni pun pandang ke arah, katanya perempuan tu masih lagi ada dekat situ, dan perempuan tu tengok ke arah dia. Lepas tu perempuan tu cakap apa? Kita dah dekat dah ni. Jadi Ella pun jawab, saya dah penat dah ni. Tapi Susumara dia macam insist tau. Dia cakap, dah dekat ni, betul dah dekat dah. Jadi Ella tadi pun berdiri balik kan, sebab tadi dia duduk kejap sebab dia penat. Lepas tu sekarang ni dia berdiri dan dia teruskan perjalanan. Dia follow Susumara tu lah. Tapi dalam masa yang sama juga, dia curi-curi untuk pandang ke arah belakang. Bila dia pandang ke arah belakang tu, dia tengok dekat sana hutan belantara. Hutannya tebal betul. Lepas tu penuh dengan semak. Siap ada duri-duri lagi dekat sekitar situ. Jadi dia pun heran lah kan, macam mana dia boleh lalu dengan senang-senang je, padahal ada duri. Hutannya pun tebal, tak ada jalan langsung. So bila dia dah nampak keadaan macam gitu, hutannya tebal, dia pun berhenti langkah dia tau. Dan Ella ni tengok ke arah perempuan. Ella ni cakap, saya nak balik, nanti mak saya cari saya. Dah tu Ella ni pun insist lah kan, nak balik kan, nak balik, nanti saya kena marah pula katanya. Dah tu Susumara tadi yang orangnya cantik, kulitnya putih kan, tiba-tiba je dia boleh mengilai macam punting anak remaja. Bila Ella ni tengok ke arah perempuan tu seseolah macam mendekati dia tau. Dan pada masa ni perempuan tadi dah bertukar. Ya, mata perempuan tu dah bertukar jadi colour merah dah. Kuku dia tiba-tiba je jadi panjang. Lepas tu muka dia yang cantik tadi berubah menjadi buruk, menjadi tua. Katanya macam nenek kebayan macam tu. Dah tu muka dia ni macam ada lubang-lubang macam tu tau. Kalau nak imagine pun memang creepy lah. Gigi dia pula colour kuning dan juga rata panjang macam tu. Dah tu perempuan tadi pergi tarik Ella ni sambil-sambil dia jilat pipi Ella tau. Masa ni apa lagi, Ella tadi menjerit lah kan, mama, papa, tolong, mama, papa, macam tu kan. Ella ni dia menjerit habis-habisan. Dia menjerit kuat gila katanya, tapi tak ada siapa pun yang datang tolong dia. Dah tu lembaga perempuan tadi tolak Ella ni sampai terpelanting tau. Dekat situ juga sebenarnya ada satu pokok ni. Pokok ni besar gila. Lepas tu dia punya akar tu pun macam besar-besar tau. Dah Ella tadi dia pandang ke arah pokok. Lepas tu dia tengok dekat atas pokok tau. Dekat sana dia nampak ada dua lembaga yang tengah merangkak turun sekarang ni. Jadi dia nampak lembaga tu tengah merangkak turun daripada pokok dan menghampiri dia. Jadi masa tu lagilah kuat dia berteriak kan. Dia minta tolong. Dia panggil mama dia, mama, papa, tolong, mama, papa, tolong. Tapi itulah, sampai kesudah tak ada siapa pun yang datang tolong dia. So masa tu dia menangis, meraung, sampaikan katanya dah tak ada dah suara dia ni, dah tak terkeluar suara dah. Dalam masa yang sama juga dia nampak dua lembaga tadi macam masih lagi budak-budak, dua lembaga tu tau. Dan katanya muka dia orang berdua ni sama je. Mata dia orang merah, lepas tu kuku dia orang ni panjang, lidah dia orang pula menjeli keluar sambil tengok ke arah Ella ni. Ella ni cakap gigi dia orang macam jarang-jarang, lepas tu colour kuning tau. Dah tu lembaga ni macam tergelak-gelak, macam ketawa bila dia tengok ke arah Ella yang dalam keadaan ketakutan macam tu. Ella ni pula dia tutup je mata dia tutup telinga dia tak nak dengar, dia tak nak tengok penampakan yang mengerikan macam tu. Tak lama lepas tu, yang satu lembaga ni, yang budak kecil tadi kan, yang satu lembaga ni pergi tarik tangan Ella, dan yang satu lembaga tadi pergi geletek perut Ella. Lepas tu dia gelak-gelak, dia ketawa-ketawa, macam happy sangat lah. Dalam masa yang sama, Ella hanya mampu menangis je tau. Kesian, memang kesian gila.
Yang lembaga perempuan tu pun, yang Susumara tu, yang itu hanya duduk ketawa je, duduk gelak-gelak je. So nampaklah gambaran kat sini macam dia ambil Ella ni, dia culik Ella ni untuk dijadikan bahan permainan kepada anak-anak dia. Katanya yang satu lembaga yang tengah geletek-geletek perut dia tu, dah puas geletek perut dia tadi, lembaga tadi pergi garu kaki dia pula. Dah puas dia kena main tu semua, kena game kan. Lepas tu lembaga yang tarik tangan dia tadi, dia tarik lagi tangan Ella ni dan dia letakkan dekat mulut dia tau. Dah tu Ella ni cakap yang lembaga tadi hisap darah dia. Yang satu lagi yang tengah garu-garu dia punya tapak kaki tu, yang itu hisap darah dekat tapak kaki dia. So masa tu bila tangan kena hisap darah, kaki pun kena hisap darah juga. Jadi dia dalam keadaan yang sangat lemah. Katanya dia rasa macam dah nak mati dah. Tapi dia bersyukurlah sampai sekarang ni pun dia hidup lagi. Tak lama lepas tu, perempuan tadi, Susumara ni kan, dia pergi halau yang lagi dua yang budak ni. Bunyinya yang dia tulis kat sini macam shuh 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 macam tu tau. Hush 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 hush. Lebih kurang lah. Okey, dia dah halau dah dua orang budak tadi. Lepas tu Susumara ni dia hulurkan ulat giuk dekat depan Ella ni. Lepas tu dia suruh Ella ni makan. Ella ni cakap dalam otak dia tak nak makan, dia tak nak makan. Tapi tak tahu kenapa dia boleh ambil ulat tu dan dia makan. Itulah bahaya bila kena pukau ni kan. Dahlah dia dalam keadaan lemah masa tu. Dan dua lembaga tadi yang dah naik ke atas pokok balik hanya tengok je ke arah Ella ni. Lepas tu Ella pun tengoklah juga kan ke arah dua lembaga tu. Dan katanya mulut dua lembaga tu masih lagi ada sisa darah dia. Dan lidah dia macam biasalah, panjang terjelir keluar macam tu kan. Katanya seolah-olah macam tak puas lagi isap darah Ella ni. Jadi sebenarnya Ella ni hilang dalam hutan sana selama 2 hari tau. Hari kedua tu barulah nenek dia dengan ayah dengan mak dia, orang kampung semua jumpa Ella ni dekat tempat tu. Tu pun katanya nenek dia ni gunakan rogon peliharaan nenek dia. Kan dalam Pak Wan hari tu katanya rogon tu dah tanda dah Ella ni kan. Dia jilat-jilat bahagian muka sebab nak cam muka. Lepas tu dia jilat-jilat kat kaki kalau tak silap sebab dia nak tanda. Kiranya dekat mana je Ella berada, dia akan tahu. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi rogon tu lah yang jejak dekat mana Ella ni berada. Katanya masa rogon tu jumpa je Ella ni, Susumaru tadi terus lari tau, terus menghilang. Sampaikan tinggal 2 lagi makhluk dekat pokok tu. Dan katanya 2 makhluk tu sebenarnya adalah anak kepada Susumaru ni tau. So kita manusia, jadi apa-apa sekalipun kita kena protect anak kita dulu. Jangan main tinggalkan anak macam tu je. Kalau tak sama je lah dengan ni Susumara. Saya daripada tadi lagi asyik nak tersasul Susumaru je. Sebab yang saya tengok yang kartun Jepun tu, dia hantu Jepun, Susumaru. Tapi ini Susumara. Okey, lepas dia orang semua dah jumpa dengan Ella tadi, katanya dia nampak mak dia macam menangis-nangis. Lepas tu berlari ke arah dia tau. Mak dia peluk dia, lepas tu mak dia cium dia. Dan masa tu dia fikir, sayang juga rupanya mak dia kat dia kan. Yelah nak, siapa yang tak sayang anak. Dalam masa yang sama, dia pada masa tu dah kurus kering dah. Mana tak kurus keringnya. Sebab dalam masa 2 hari tu, dia jadi makanan kepada Susumara ni dan juga 2 anak dia. Saya asyik nak cakap 2 ekor, tapi saya rasa macam takutlah juga. Jadi 2 anak dia. So katanya pada masa tu ramai jugalah yang mendatang, yang turun mencari dia. Bukan je ahli keluarga dia, tapi orang kampung pun turut sama mencari dia. Lepas Ella tadi dijumpai, nenek dia tadi, dia macam ada curahkan air sekeliling pokok tu tau. Dan pada masa yang sama, Ella ni tengok ke arah atas pokok tu masih lagi ada 2 lembaga tadi. Dah tu 2 lembaga ni seolah-olah macam tengah melawan, tengah melawan nenek dia dan juga ayah dia yang ada kat bawah ni. Yelah seolah-olah tak puas hati sebab rumah dia diganggu macam tu. Dah tu ayah dia tadi pergi pukul batang kayu tu dengan kapak sebanyak 3 kali tau. Tak lama lepas tu 2 lembaga yang ada dekat atas pokok tadi jatuh ke bawah. Nampaklah yang 2 lembaga ni macam kalut-kalut nak lari kan. Tapi dia orang ni macam tak boleh nak melarikan diri. Katanya mungkin sebab nenek dia tadi dah curahkan air dekat sekeliling pokok tu. Jadi lembaga tu tak boleh nak melarikan diri.
Dah tu nenek dia pun cakap lah dengan ayahnya kan, dengan ayah dengan maknya. Nenek dia cakap kaki dengan tangan dia tu dah kena gigit dengan setan. Dah tu ayah dia jawab, tak apalah, nanti balik nanti saya ubatkan. Dalam masa yang sama, mama dia ni gendong dia. Lepas tu mama dia peluk dia, menangis dekat situ. So dia nampak lah yang mama dia tengah risaukan dia pada masa tu. Jadi dalam masa yang sama, dia tengok ke arah pokok tu. Dia tengok dua lembaga tadi. Dalam masa yang sama, masa tu dia tengok ke arah dua lembaga tadi yang ada dekat pokok tu kan. Dia tengok ke arah dua lembaga tu dalam keadaan berteriak-teriak. Sambil-sambil tu juga ayah dia ni pukul-pukul pokok tu. Lepas tu Ella cakap, dia nampak lah yang ayah dengan nenek dia ni memang marah betul dengan makhluk ni semua. Dan orang kampung yang lain yang datang untuk selamatkan dia tu, dia orang cuma tengok je apa yang nenek dia dan juga ayah dia buat pada masa tu. Tak lama lepas tu, nenek dia tadi keluarkan 1 biji botol kaca dan 2 lembaga tadi. Tiba-tiba je dia jadi asap macam itu. Lepas tu masuk ke dalam botol. Dah masuk dalam botol tadi, nenek dia terus tutup botol tu dan mulut dia macam terkumat kamit baca sesuatu lah. Ayah dia pula dah siap-siap buat unggun api dah masa tu. Bila unggun api tadi dah besar dah apinya, nenek dia terus campakkan botol kaca tadi ke dalam unggun api. Dan pada masa tu dia boleh nampak tahu yang botol tadi boleh melompat-lompat sendiri. Seseolah nak keluar daripada kawasan unggun api tu. Yelah nak lari daripada situ kan, tapi tak dapat. Tak lama lepas tu, api tadi bertukar menjadi kala hijau. Lepas tu barulah diorang dengar ada suara menjerit kuat gila. Dan suara menjerit tu semua orang boleh dengar tau. Katanya bunyi menjeritnya tu seolah-olah dalam keadaan kesakitan sangat. Jadi dia fikir mungkin lembaga yang ada dalam botol tadi dalam keadaan kesakitan, lepas tu dia menjerit. Itulah padahnya bila mendajalkan orang, sedap kan? Gelak-gelak mendajalkan orang. Dah sekarang ni giliran 2 lembaga tu, tahu pula nak menjerit. Jadi tak lama lepas tu dah settle semua urusan dekat sana. Diorang ni semua pun baliklah ke rumah kan. Katanya perjalanan daripada tempat tu nak balik ke rumah dia lebih kurang dalam 2 jam juga tau. Memang jauh betul lah dia dibawa lari. Jadi lepas dah sampai rumah tadi, mama dia ni sembelih 5 ekor ayam. Katanya 2 ekor tu, darah daripada 2 ekor ayam tu dia bagi dekat Rogon yang peliharaan nenek dia tadi kan. Dan yang 3 ekor ayam lagi dia bagi makan kepada orang kampung yang tolong cari. Masa kat dalam rumah tu, ayah dia sibuk uruskan rawat balik kesan gigitan yang lembaga tadi dah buat dekat tangan, dekat kaki. Katanya dekat tangan dan juga kaki dia tempat kena gigit tu dah jadi lebam-lebam dah. Dah tu siap ada ulat-ulat kecil lagi yang terkeluar daripada tempat tu tau. Ya, ulat yang sama yang dia terpaksa makan tu. Lepas tu Ella ni cakap memang sakit sangat masa ayah dia tu bersihkan dia punya luka. Nak keluarkan ulat tu pun satu hal tau. Nak kena korek dalam isi dia supaya ulat-ulat tu semua boleh keluar. Dan katanya sampai sekarang ni pun masih lagi ada bekas. Bila ayah dia dah bersihkan semua dah, tangan dia, kaki dia semua, barulah ayah dia letakkan ubat-ubat macam jenis daun-daun rempah macam gitulah. Dia buat rempah tu semua, dia letakkan dekat tempat yang luka tadi. Lepas tu ayah dia baca-bacakan sesuatu, barulah ayah dia balut dengan kain kuning. Dah settle semua ayah dia rawat tadi. Dah selesai semua, ayah dia dah rawat dia dah balut semua tangannya, kakinya. Lepas tu ayah dia korek pula telinga dia. Sebab katanya dalam telinga dia ni susu mara tadi ada letakkan sesuatu tau. Sesuatu tu macam 1 biji yang bulat colour hitam. Tapi bila dia tengok pada biji tu, dia rasa macam empuk getah tu pun ada juga tau, cuma warna hitam. Cuma bila dia tengok keadaan biji hitam tu, dia nampak macam getah scrub tu pun ada juga tau, cuma colour hitam je lah. Jadi dia sendiri pun tak pasti benda tu apa. Tapi daripada apa yang ayah dia cakap, benda ni dimasukkan ke dalam telinga dia supaya dia tak dengar kalau ada orang cari dia. Kalau ada orang teriak nama dia, dia tak dengar. Jadi dia fikir-fikir balik, patutlah dia macam tak dengar apa-apa pada masa tu. Dah tu nenek dia suruh ayah dengan maknya ni bawa masuk Ella tidur ke dalam bilik. Tidur dengan dia orang lah. Dah tu ayah dia pun mengiyakan je lah. Dan ayah dia cakap, ya nanti saya akan pakaikan dia tangkal juga. Nenek dia setujulah. Elok sangatlah tu. Sebab aku dapat rasa ni, dapat firasat ni. Yang lepas tu nenek dia pun cakap, eloklah tu. Sebab aku dapat rasa yang susu mara ni nak datang cari Ella lagi ni. Ayah dia pun jawab lah kan, yelah saya pun dapat rasa macam tu juga.
Dah tu ayah dia minta supaya nenek dia tidur dekat situ lah, tidur kat rumah dia orang lah malam ni. In case ada apa-apa kan nenek dia ada kan. Dah tu nenek dia mengangguk je lah. Dia cakap, yelah elok juga tu, sebab firasat aku ni kuat. Kata Susumara ni nanti nak datang lagi ni malam. Yelah kita kan dah bunuh anak-anak dia, mestilah dia nak balas dendam macam tu kan. Jadi sebelum malam tu, nenek dia dengan ayah dia ni ada tabur-taburkan sesuatu tau dekat sekeliling rumah. Lepas tu diorang ada buat puja-puja, ada baca-baca something macam tu lah. Mungkin semacam pendinding rumah macam tu lah kan, supaya Susumara tadi tak boleh nak masuk ke dalam perkarangan rumah tu. Jadi satu hari tu tak ada siapa pun yang dibenarkan keluar daripada kawasan rumah tu. Mungkin sebab dah dipagar tadi, jadi orang yang ada kat dalam rumah tu tak boleh nak keluar. Even nak pergi mandi pun tak boleh kata. So dia ingat lagi pada masa tu dia tak larat sangat, dia cuma baring je. Dan dia ingat yang mak dia ni cuma ambil kain basah untuk lapkan badan dia. To be continue. Ok lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.